Pada malam ni saya cuba untuk bincang satu tajuk bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada bulan Rabiul Awal ini yang baru menjelma, yang baru muncul dalam kamus kehidupan kita sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang saya nak angkat pada malam ni adalah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya akan fokus kepada dua perkara sahaja. Mudah-mudahan daripada dua perkara ini membawa kepada kita untuk mencintai Nabi, makrifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya mengikut segala sunnahnya untuk kita pandu dan pedomankannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah istimewakan kepadanya luar biasa. Cukuplah apa yang disebut oleh pujangga dan penyair Arab, dan ada juga yang menisbahkan kepada Izzuddin bin Abdissalam dan lain lagi. Antara lain ungkapan mereka, Muhammadun basharun wa laysa kal bashar, innahu yaqutun bainal hajar. Muhammad itu manusia, tapi dia bukan seperti manusia biasa. Dia ibarat batu permata yakut yang berada di celah batu-batu yang lain. Sebuah batu kecil sebesar ibu jari, nilainya tak sampai 1 sen pun, kadang-kadang tak sampai. Tetapi batu permata sebesar ibu jari boleh jadi jutaan, tak kala dia pure asli, yang dinilaikannya dengan nilai yang cukup mahal. Maka itulah ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan manusia lain. Allah beri kepadanya betapa banyaknya keistimewaan yang tak terwujud pada orang lain. Dan bila kita tengok, kita akan mengkaguminya. Kisaran yang kita nak bincang pada malam ni iaitu salah satu daripada sifat Nabi. Nabi bersifat dengan fatanah. Artinya para Nabi dan Rasul Allah wajibkan dengan satu sifat, salah satunya sifat kebijaksanaan dan kecerdikan. Cerdik dan bijak ini, tuan-tuan, perkara yang cukup mahal dalam kamus kehidupan. Cerdik dan bijak ini amat luar biasa, tuan-tuan. Banyak kita dengar ada orang tu belajar dia dapat tinggi perisa, sekolah rendah, sekolah menengah, SPM, STPM, masuk universiti, purata grade dia 3.8, 3.9, 4 flat, dapat anugerah pelajar terbaik. Tapi boleh jadi apabila dia masuk dalam gelanggang kehidupan, dia rebah, dia gagal, dia tak ke mana pun. Yang kita nampak dia hebat tapi tak ada apa, boleh jadi macam tu. Maknanya nak bangga sekadar cerdik setakat tu, maka tak habis ya. Ada orang itu dengan
butir-butir mutiara katanya yang cukup indah dengan pelbagai hujahan dan pelbagai dalil dapat dikemukakannya, mematahkan hujahan lawan, menegakkan hujahan yang dia yakini dan dia pegang. Tetapi apabila realiti, dia tak tahu nak buat apa. Hujah tak sakira lah. Mungkin orang kata dia cerdik, tapi sebenarnya macam mana keadaan? Sebab itu bila Nabi ni cerdik dari segi kata-kata, cerdik dari segi perbuatan, cerdik dari segi tindakan, cerdik dari segi keputusan, dan lebih mahal daripada itu, cerdik di mana keputusan yang diambil itu didapati amat tepat. Dan ini tak berlaku pada orang dengan semudah-mudahnya. Membaca lembaran-lembaran sirah dan sejarah Nabi, kita akan nampak bagaimana kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatanah ini. Tuan-tuan bayangkan, merevolusikan manusia dengan memanusiakan manusia, bukan sekadar untuk menjadikan insaniyatul insan, kemanusiaan manusia, tetapi ditambah dengan ihsani, yang mana unsur pengorbanan yang luar biasa, sehingga kebaikan itu diekspor kepada yang lain, sehingga orang lain pun boleh ikut. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Hebat. Tuan-tuan, macam mana dia boleh proses manusia zaman dikenali jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Dua perkara. Yang pertama, mereka ini bankrupt, kosong dari segi agama sebenar. Kedua, mereka muflis dari segi akhlak, tak ada. Bila bergabung dua perkara ni, itulah dipanggil sebagai jahiliyah. Mereka bunuh anak perempuan sendiri hidup-hidup. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Mereka minum arak, mereka berperang berpuluh bahkan ratusan tahun kerana kihuta masuk pagar, sampai berketurunan, bercucu cicit sampai perang daripada nenek moyang. Mereka menghina wanita-wanita, dia anggap sebagai marahim. Yang kuat itulah yang raja, yang lemah itulah dihamba abdikannya. Ini zaman. Tapi Nabi datang, Nabi cakap, Nabi sabda, Nabi bentuk, Nabi didik, Nabi asuh, Nabi betulkan fahaman. Apa kata Nabi sallam? Nabi kata, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Satu riwayat ditambah dengan warna putih, warna hitam. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Tak ada lebihnya orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Tak ada lebihnya orang Arab dengan orang bukan Arab, kecuali takwa kepada Allah. Nabi mengembalikan hakikat manusiawi sebagai khalifatullah di muka bumi. Nabi boleh buat. Tak cukup dengan itu, sekalipun masyarakat yang Nabi bina itu adalah kecil, tapi Nabi telah bina satu gagasan manusiawi
dan setiap sentuhan Nabi itu adalah untuk memanusiakan hakikat makna manusia sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai ketua keluarga, sebagai bapa, sebagai ketua kabilah, sebagai jiran, sebagai pemimpin, sebagai ketua tentera, sebagai qadi, sebagai khalifah di muka bumi. Nabi jelmakan satu model yang disebut sebagai qudwah dan uswah yang terbaik, dan Nabi pamerkannya, manusia boleh ikut. Dan ini tak mungkin kita mampu buat, tuan-tuan. Sebab itu kata Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, semua orang boleh ikut Nabi. Kalau kamu seorang kaya, Rasulullah sebagai pedoman. Kalau kamu seorang miskin, Rasulullah sebagai ikutan. Kalau kamu sebagai orang biasa, Rasulullah sebagai ikutan. Kalau kamu sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai ikutan. Semua boleh kepada Rasulullah. Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah SAW ikutan yang terbaik. Kamu ni siapa? Kamu tu sama ada petani, sama ada nelayan, sama ada orang kecil, sama ada orang besar, sama ada orang fakir, sama ada orang miskin, sama ada anak, sama ada atuk, sama ada pemimpin, sama ada rakyat, semua boleh ikut. Kadang-kadang kita temu orang besar seorang, kita kata, hei, rasa dia kalau cara macam dengan orang-orang biasa tu macam tak tanjung masa gaya dia tu. Kita kata tu. Tapi Nabi bukan macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang miskin, kata, oh berat dia, tak pandai bergaul langsung, kata dengan orang-orang besar, tak tahu. Kadang-kadang kita tengok macam-macam. Inilah watak-watak manusia, semua boleh ikut Nabi. Ini luar biasa. Jadi bijaknya Nabi, dia boleh tarik semua orang. Semua orang boleh ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh. Bukan sepihak, bukan dua pihak, semua boleh. Itulah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, bijaknya Nabi. Kita baca dalam sejarah Nabi, dia bukan menghukum. Dia bukan semata-mata memutuskan. Tetapi Nabi mentarbiah dan membawa manusia ke arah kebaikan dalam apa kerangka yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa. Kadang-kadang kita tengok kita bersifat jaf, keras, kering, tanpa rahmah, tanpa kasih sayang. Tapi Nabi penuh, tuan-tuan. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah bentuk manusia. Ini ilmu, ini hikmah, ini kebijaksanaan. Kita tengok dalam segala tindak tanduk baginda SAW, daripada sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya, kita akan tekuni dan kita akan dapati tidak diucapkannya, tidak dicakapkannya, tidak diberi kepadanya pendapat atau dia mengemukakan pendapat, dan tidak ada tindakan yang dia ambil, semuanya kita akan dapati betul je. Ini luar biasa. Sebab itu kalau dia kaji Nabi, kita tengok, kita akan rasa hebat. Saya akan misalkannya atau contohkannya satu persatu, nak tengok macam mana hebatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdiknya dia. Pertama, kalau kita tengok uslub dakwah Nabi, kita pasang dakwah Nabi, kita akan tengok dia tak dakwah dengan satu warna sahaja. Dia dakwah dengan pelbagai, dia teka dengan pelbagai. Semuanya itu menyebabkan orang akan boleh masuk kepadanya. Dakwah. Dia dakwah mereka semua. Pertama sekali dia buat jamuan, ramai datang. Kedua, dia guna bahasa sabahah. Dalam bahasa Melayu kita kata, ni perkara besar. Maka yang bertongkat datang, yang buta berpimpin, yang lemah dipapoh, pakat datang habis nak dengar apa yang Muhammad kata. Kerana perangai Muhammad ini digelar sebagai Al-Amin. Kalau dia kata gitu, mesti perkara besar. Dah kumpul ramai ni, Nabi cuba beri satu analogi. Kalau hang boleh terima hak ni, kamu boleh terima hak ni, sepatutnya hak tu pun kamu boleh terima. Dari segi cerdik tu memang cerdik sangat. Dia tanya dulu, istilah kita kat test market lah. Ni ramah-ramah ni masing-masing Mekah ni ramah-ramah. Nabi kata, ara'aitum law akhbartukum anna al-'ir khalfal wadi tughiru 'alaikum akuntum musaddiqiyah. Apa pandanganmu kalau aku kata bahawa ada satu kumpulan bala tentera di lembah belakang sana akan menyerang kamu? Kamu percaya tak ucapan aku? Apa jawab mereka? Kami percaya. Kami percaya. Kenapa kamu percaya? Mereka jawab, ma jarrabna alaika kazibah. Kami tak pernah sekali pun mendapatkan kamu dusta. Lalu Nabi kata, kalau begitu aku nak royak kamu mengaku ni Rasulullah, beri pada kamu gini-gini. Hak tu lah Abu Lahab cakap, hak ni lah begini-begini. Tengok, logik sepatutnya dia kena terima. Tapi kenapa tak nak terima? Ini masalah syahwat, masalah nafsu, masalah macam-macam. Satu, tuan-tuan, kita tengok Nabi ni cerdik. Macam mana dia nak hijrah, dan cerita hijrah dia berjaya, tu tanda dia cerdik. Kita tengok Nabi itu cerdik. Bagaimana dia sampai kota Madinah, dia berhenti di Quba sekejap. Itu tanda cerdik. Kerana di situ perancangan boleh buat, persediaan boleh buat, kerangka boleh hebat. Bagaimana kita kata Nabi cerdik? Bila dia masuk kota Madinah, dia sampaikan ucapan sulungnya, semua orang boleh laksanakan. Bukan orang kaya, bukan orang besar, bukan ketua kaum sahaja boleh laksana, maraheng pun boleh tanda. Ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Kata Nabi, hei manusia, beri salam lah, tebarkan salam. Semua orang boleh beri salam. Dia tak mesti duit banyak baru boleh beri salam. Jamu orang makan, orang kaya mungkin 500 orang dia beri jamu, orang miskin mungkin seorang dia jamu. Boleh jamu. Dan jamu tu bukanlah mesti sampai RM30. Kadang-kadang wahama bagi dua, mu ambil satu sikit, aku ambil satu, jamu juga. Semua orang boleh. Wasilul arham, sambung silaturahim. Semua orang boleh sambung silaturahim. Apa masalahnya? Baik dengan keluarga, baik dengan sahabat, baik dengan kerabat, boleh. Bangun malam solat ketika manusia sedang tidur, ramai orang boleh bangun. Kita tua-tua ni, kecil manis, darah tinggi, 4 pagi kejut, pukul 5 pagi kejut nak pergi tanda. Sekadar ambil air semayang, kemudian semayang, mudah je, bukan payah pun. Boleh kita buat, tuan-tuan. Tengok cara Nabi cakap tu berbeza dengan mana-mana pemimpin dunia yang lain. Semua boleh buat. Itu cerdik Nabi. Bila dia sampai kota Madinah nombor 1 sekali, orang duk berebu unta dia. Dia kata tak payah, al-qaswa da'ha fa innaha ma'murah. Unta ni telah diperintahkan. Akhirnya berhenti rumah Abu Ayyub. Jadi tak berlaku pergaduhan. Boleh terima, dia selesai. Dia datang kota Madinah, dia nampak beberapa perkara isu paling besar. Dia boleh kesani. Nombor 1 sekali, kita kena berpadu, kita kena bersama, kita kena merapatkan saf. Itu nombor 1. Jadi dia selesai dari 2 sudut. Sudut yang pertama, dia tahu puak-puak Arab ni dia suka berkabilah-kabilah dan berbangga dengan kabilah masing-masing. Kabilah Aus, kabilah Khazraj, dia ketepikan, dia namakan Ansar, pembantu-pembantu setia untuk Islam, Rasulnya dan Allah. Orang asal Madinah. Orang-orang Mekah yang ada kabilah Bani Adi, Bani Tamim, Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Bakar, Bani Khuza'ah, dia keluarkan bani-bani itu, dinamakan dan dijanamakan dengan jenama Al-Muhajirin. Tak cukup dengan tu, dia bersatukan. Satukan antara Muhajirin dengan Ansar. Sa'ib bin Ar-Rabi' disatukan dengan Abdurrahman bin Auf sebagai contoh. Ini cara dia. Kesatuan seperti ini macam mana kita nak buat? Boleh ke cakap perjanjian nak bersama begitu? Tak. Dia kena ada lokaliti, dia kena ada tempat. Maka dibina masjid. Maka sembahyang 5 waktu yang mereka datang dan mereka bertemu dan mereka berselisih tubuh ketika berada dalam saf dan bermusafahah sentiasa bersalaman, itu merapatkan hubungan. Di situlah mereka tahukan kekukuhan ini tidak berlaku pada orang lain, tapi cara Nabi bina tu kita tengok. Nabi datang ke kota Madinah. Nabi bina piagam Madinah yang zaman moden ni orang panggil apa? Undang-undang perlembagaan, Mitsaq Madinah. Wallahi, apa yang tertulis dalam Mitsaq Madinah, yang ada beberapa poin-poin itu, adalah di antara yang teradil di muka bumi, tak pernah berlaku oleh mana-mana masyarakat.
Selesai. Siapa buat? Rasulullah SAW. Tuan-tuan, selalu kita dengar kita di parlimen nak buat satu rang undang-undang tu bahas, kadang-kadang orang ni setuju, tak setuju, lepas tu kena pindah macam-macam. Kerana kita lain, Rasulullah ni dia lain. Hebat. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan. Bagaimana Nabi menyusung institusi kekeluargaan. Zaman dulu menikah boleh berapa banyak. Ada yang orang tu tanya, hang berapa bini? Tak banyak, 25 orang je. Allah. Awak? Saya 10. Sikit awak. Saya sikit lagi 8. Tak ada seorang-seorang. Semua macam tu zaman jahiliah. Seorang sahabat tu, dia, isteri dia lapang. Mari temu Nabi masuk Islam. Nabi kata, amsik arba'an wa farik sa'irahun. Ambil 4 je, hal lain pisah baik-baik. Sebab kadar kemampuan manusia ni ada hak, ada batas. Dan hikmatullah itu cukup besar supaya tidak menzalimi wanita. Dia ada hak dia. Nabi menyelesaikan masalah, bukan memutuskan sahaja. Jadi tuan-tuan, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak supaya umat ini berhidup dalam bentuk seimbang. Tuan-tuan, kalau kita kuat ibadat sampai tak cara hal lain, bini tak boleh hidup dengan kita, tuan-tuan. Tok lelaki ni, Masya Allah, balik kerja pukul 5 petang, 5.30 mandi-mandi, pukul 5.45 pakai jubah, pakai serban, bawa tasbih, naik kereta pergi zikir, belajar dengan tok guru dia khas. Pukul 12 malam baru balik. Itulah dia buat. Dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Setiap kali dia balik rumah pukul 11, 11.30, dia tengok anak bini dia tengok TV. Dia anak-anak bini pun cakap, anak-anak pun tanya, mak, abah tu kenapa jadi gitu? Mak jawab, wahai anakku, abahmu berada pada maqam yang tinggi. Kan huru-hara. Perasaan anak-anak tu tak seronok. Satu hari, sahabat Nabi bernama Salmanul Farisi. Satu masa nanti saya boleh cerita kisah Salman, menarik. Dia ni umur panjang. Ada kata 240 tahun, ada kata hampir 300 tahun. Umur Salman. Cerita menarik kisah dia. Tapi untuk cerita hadiah sahaja. Itu hebatnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi telah dipersedarakan dengan sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda, kubur dia dekat dengan kota Damsyik, Syria. Abu Darda ni jenis orang yang komit dan iltizam dengan agama Allah. Salman datang rumah Abu Darda, tanya bini Abu Darda, Ummu Darda, macam mana ehwal dan keadaan Abu Darda. Isterinya kata, Abu Darda ni malam tak tidur, siang puasa. Dia dengan saya tak ada apa, ibadat. Malam duk semayang, ibadat. Siang hari puasa, buka sikit itu, kuat ibadat. Salman ni, dia pergi ke rumah Abu Darda pada waktu Abu Darda ada. Sampai waktu petang,
Dia kata, ya Abu Darda, saya ingat saya nak jadi tetamu kamu. Abu Darda kata, ahlan wa sahlan, suka sangat. Sebab mereka faham konsep tetamu menunjukkan mereka akan dapat ekstra pahala. Oh, alah. Jadi adat kata, kalau kita tengok zaman nyang kita dulu, atuk kita, kalau ada orang mari rumah nyang atuk kita, orang tu akan tidur sama atuk kita. Jadi nenek kita tidur bilik lain ya. Dia gitu, dia tak macam sekarang. Ni budaya dulu. Jadi Abu Darda pun sedia tempat tidur, Salman pun duduk. Abu Darda kata, mu tidur lah. Salman kata, kalau mu tak tidur, aku tak tidur. Jadi kawan ni pun rasa susah hati, kata okeylah, tidur sama. Bila tidur, tidur sungguh. Masa tidur dia lawang, dia tak tidur, dia tidur. Waktu pagi, lepas semayang subuh, semayang ni ibadat ni, sudah semua, ajak makan pagi. Abu Darda pun sedia makanan yang diusahakan oleh Ummu Darda, serah kepada Salman Al-Farisi. Makan. Salman tengok makanan, Salman kata, memang sedap, tapi kalau kamu tak makan, aku tak makan. Dia pun jadi susah hati juga. Terpaksalah dia makan, buka. Dah lama dah tak buka makan. Akhirnya Abu Darda ni tak puas hati dengan perangai Salmanul Farisi, kerana kacau hidup dia, cara tu. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan kebijaksanaan yang luar biasa tunjuk kepada Abu Darda, inilah jalannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kullazi haqqin haqqa. Ya Abu Darda, untuk Tuhan kamu ada hak, untuk diri kamu ada hak, untuk keluarga kamu ada hak, maka berilah setiap hak akan hak masing-masing. Itu seimbang. Masalahnya kita tak seimbang. Zaman sekarang ni ada orang yang kerja namanya workaholic. Kita minum air holik, dia workaholic. Kerja sungguh, tapi masjid tak pernah sampai, surau tak pernah jejak, sibuk. Entah macam mana, nak kata kaya sangat, tak berapa kaya pun, sibuk. Maka yang ni tak seimbang. Ada yang pula ni masjid kerja tak buat, nyanyi ke bini kerja, hang tak ada kerja, tak ada. Dah buat apa? Masjid masjid mana dia baik kata imam, sebab boleh makan cuma. Jadi perkara macam ni tak sihat, tak betul juga. Awak kena tanggung isteri awak, anak awak. Ni tak seimbang. Ada orang tu nak jaga tubuh, masuk gimnasium, masuk ni jaga tubuh, makan gini. Masjid tak, bini tak, susah. Jadi dalam hidup ni kita nak seimbang. Orang seimbang ni tuan-tuan, dia mari, orang ni seronok, orang ni seronok, bini seronok, anak seronok, keluarga seronok. Itu baru orang seimbang. Ini Nabi ajar kat kita. Cerdik. Kadang-kadang cerdik Nabi ni kita tak ada nak mikir. Sebagai contoh,
Bila Nabi pakat dengan sahabat-sahabat nak pergi ke Mekah, masa tu Mekah tak buka lagi. Masa tu baru sudah 3 perang. Perang Badar pada tahun 2 Hijrah, Perang Uhud pada tahun 3 Hijrah, Perang Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Tahun 6 Hijrah Nabi nak pergi ke Mekah. Sampai kat Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tak jauh dari Mekah, dah 20 km gitu je, lebih kurang. Puak-puak Mekah ni kita hadang, tak benar masuk. Nabi hantar wakil Sayyidina Uthman untuk berunding. Tiba-tiba bunyi khabar angin, Uthman dibunuh. Sebenarnya tak. Lalu Nabi pakat dengan sahabat-sahabatnya buat satu perjanjian di bawah sepohong pokok. Nama pokok itu pokok Ar-Ridwan, Syajaratul Ridwan. Saya sekata untuk lawan orang Quraisy, mati hidup tak kira dah, kerana dia bunuh Sayyidina Uthman. Dengar semangat luar biasa orang Islam ni, orang kafir Quraisy rasa gerung. Akhirnya mereka hantar untuk berdamai dengan buat perjanjian yang dipanggil sebagai Suluh Hudaibiyah. Isi kandung utamanya 3. Pecahan tu ada 1, 2. Antara isi kandungnya, saya ringkas, saya tak nak ceritalah macam mana cerdiknya Suhaib bin Amr. Antaranya ialah perjanjian ini wali 10 tahun. Nabi setuju. Perjanjian ini dengan cara kamu tak boleh masuk Mekah tahun ni, kalau nak masuk tahun depan. Kalau kita ke Allah dekat dah nak sampai, bagilah apa benda kau, dah lah mari jauh. Nabi setuju. Kalau kamu nak masuk kata Mekah, kamu tak boleh bawa kecuali pedang bersarung, tu saja. Bawa lembing tombak tak boleh, dan duduk hanya 3 hari je Mekah. Nabi setuju. Kalau mana-mana orang kafir Quraisy, orang Quraisy yang pergi kepada kamu kemudian patah balik kepada kami, tak payah hantar. Tapi kalau orang kami pergi pada kamu selepas perjanjian ni sebelum, maka kena hantar. Allah berat sebelah. Nabi setuju. Hai, macam mana setuju semua? Ya. Itu orang bijak. Sayyidina Umar kata kat Rasulullah selepas perjanjian, ya Rasulullah, awak Rasul ke? Sayyidina Umar kata, ya, aku adalah Rasulullah. Sayyidina Umar pergi dekat Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah Rasul ke? Abu Bakar kata, senyap kamu. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar kata, wallahi daripada ucapan itu aku sentiasa beristighfar kepada Allah. Kerana pergi ke Mekah, niat ihram, pakai ihram, tak sampai ke Mekah, tak boleh masuk Mekah, nak tahallul, ini dipanggil ihsar. Dari segi fiqahnya, hendaklah gunting cukur, kemudian sembelih seekor kambing. Itu cara dia, dipanggil damu ihsar. Melainkan dia niat bersyarat sebelum pada tu. Tuan-tuan, Nabi suruh sahabat tak nak ikut seorang pun. Akhirnya isteri Nabi kata, ya Rasulullah, awak duduk depan orang ramai, awak cukup pada. Bila Nabi buat, semua pakai ikut. Salah satu caranya, bila tentera Islam, orang Islam masuk selepas perjanjian nak pergi kat orang Islam, Nabi tak benar sebab patuh pada perjanjian. Salah seorangnya nama Abu Basirah. Abu Basirah kata, ya Rasulullah, saya ni kalau tak saya kena hukum, kena buat pada mereka. Nabi kata, ya Abu Basirah, ini undang-undang, ini perjanjian.
yang wajib kita taati. Akhirnya dibawa Abu Basirah, ambil kutik daripada Madinah, kutik bawa. Abu Basirah ni cerdik, dia tukang hak bawa tu, dia bercakap, dia kata pedangmu comel sungguh, lawa gini-gini, aku nak tengok sekali gini-gini. Kawan tu bagi, dia ambil pedang tu, dia limpah kepala orang tu mati. Hak seorang daripada keluar buang air kecil, patah balik, kejut lari. Tapi Nabi tak terima Abu Basirah sebab perjanjian. Akhirnya Abu Basirah berkampung antara Madinah dengan Mekah, di jalan yang mana orang Arab Mekah pergi ke Syam. Daripada seorang dua orang jadi ramai, akhirnya menjadi mengancam puak-puak orang Mekah. Jadi susah hati pula, ya Muhammad, mu ambil lah, tak payahlah, susah kami nak pergi Mekah, nak pergi negeri pun payah pula. Dia buat penyanyian, dia rasa dia betul, akhirnya dia pening. Dan tuan-tuan kita tengok, dia jangkakan 10 tahun, 2 tahun saja Mekah jatuh. Maknanya kenapa Nabi boleh fikir macam tu? Bijak. Bila bijak ni kita payah. Kadang-kadang kita dah nampak lagi, Allah, aku dah nampak lagi. Tapi itulah cara Nabi. Dia bijak. Dan yang hebat lagi, dia kenal orang. Orang muka Bilal, dia suruh tukar bang. Orang muka Khalid, dia suruh pergi perang, dia beri jawatan. Contohlah, dia kenal orang dan dia tahu posisi orang tu, dan dia boleh develop. Ini mahalnya. Kita tu imam suruh jadi jaga, mana kena. Hak jaga pula suruh jadi pomeng, kawan ni suka jaga, payah. Sebab kita tak kenal orang. Nabi kenal posisi, ini paling mahal. Daripada situ dia develop. Sebab itu mereka kata, kita baca tamadun Mesir, kita baca tamadun Rom, kita baca tamadun Parsi, kita akan tengok raja-raja mereka adalah pembina tamadun. Maka tamadun itu dengan piramid yang besar, dengan bangunan mencakar, dengan bukit yang dipahat, kita akan tengok kesan. Tapi kehebatan Nabi, dia bukan bina tamadun. Kehebatan Nabi, dia membina pembina tamadun, human capital. Yang ini orang tak sedar, tapi itulah yang berlaku. Kita sebut tamadun Rom sampai 1000 tahun, 2000 tahun, tapi tamadun Islam Nabi ambil masa 22 tahun atau 23 tahun, tapi Nabi sediakan ummah. Bagaimana Abu Bakar persis Nabi SAW dari segi tindakan. Bagaimana Umar 10 tahun sahaja boleh menumbangkan Rom patah sayap, boleh menghancurkan kerajaan Persia, boleh membuka banyak negara. Luar biasa. Nabi pembina tamadun. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, kita tengok tok guru bijak, kita tengok tokoh hebat, tapi tokoh hebat tu dia tak boleh lahirkan tokoh hebat hati dia. Tapi Nabi dia boleh lahirkan. Wallahi tak ada lagi orang seadil Abu Bakar, seadil Umar dalam pemerintahan daripada dulu sampai sekarang. Minta maaf cakap. Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dia mati, dia tinggal berapa harta? Tak ada. Bahkan dia wakafkan semula, bagi kepada Baitul Mal. Tapi jasanya besar, boleh memerangi riddah, boleh memerangi Nabi palsu, Musailamatul Kazzab, Talha Al-Uzdi, Sijah dan seumpamanya. Luar biasa. Lain.
Umar, siapa tak kenal Umar? Luar biasa. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan, cuba khayal sekali. Faham mana khayal? Cuba macam angang-angang lah, kalau kita hidup satu hari bersama Sayyidina Umar. Saya rasa masing-masing berjuruh habis ni, baik habis semua warung. Sayyidina Umar dia berjalan, dia bawa tongkat, silap dia rotang atas belakang, biasa je. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia berjalan, syaitan pun lari jalan lain. Kita syaitan member, terpayuhnya. Tak usah cakap banyak lah. Saya sendiri pun kita nafsu kita lain. Sayyidina Umar lain. Orang macam ni macam mana? Itu baru dia. Macam mana Rasulullah SAW? Lagilah hebat. Orang macam tu. Kata ulama Ibn Abbas kata, kamu kena banyak sebut Umar. Kerana kamu sebut Umar bermakna kamu sebut keadilan. Bila mana kamu sebut keadilan, maknanya kamu sebut Islam. Dia adil, tuan-tuan. Ya Allah, adil. Satu malam dia pergi berjalan. Sayyidina Umar ni perangai dia jalan malam. Dia tengok seorang lelaki kiri ke kanan, muka cemas. Sayyidina Umar kata, ada apa? Dia kata, hamba datang daripada jauh nak minta bantuan Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Kenapa? Isteri hamba nak bersalin, susah. Kami orang miskin, susah, tak ada apa. Sayyidina Umar kata, duduk kejap, tak apa. Dengan anaknya lapor gini, Sayyidina Umar pun cepat pergi rumah, royak ke isteri dia Ummul Kulsum, hang tolonglah yang ni, tolong selesai masalah tu jadi bidang. Sayyidina Umar pula tolong masak, beri makan anak-anak tu kenyang semua sekali, bawa pula makanan pula banyak gini-gini je. Akhirnya orang itu kata, wallahi awak lebih layak daripada Umar untuk menjadi khalifah. Kalau kita kau tunjuk lalu, best akulah Umar. Sehingga Sayyidina Umar kata, kau pergilah bertemu besok, nescaya kamu dapati aku di sana. Macam mana tuan-tuan nak cari orang macam ni? Allah, luar biasa. Sayyidina Umar nak jadi macam tu. Ya Allah, saya tak kata nak jadi 100% macam dia, 1% pun mujur. Pertama, kita tak jamin masuk syurga. Sayyidina Umar jamin masuk syurga. Apa yang kita baca lah dalam nas hadis sebut. Lain, Nabi boleh bina orang. Masa tak sempat saya nak cerita, sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang hak barang nama tak ada dalam senarai, tapi hebatnya sebab dia pernah tengok Nabi, dia pernah berguru dengan Nabi, dia pernah bermurabbi dengan Nabi. Dia ada lain, tuan-tuan. Tu cara Nabi. Sebab itu saya kata, Nabi dia hebat, dia bijak. Dia bukan bijak saja, dia boleh lahirkan orang jadi bijak. Dia boleh lahirkan pemimpin terbaik, dia boleh lahirkan panglima terbaik, dia boleh melahirkan mukmin sejati, dia boleh melahirkan keluarga misali. Zaman Nabi tenang hidup. Laki bini jarang bergaduh. Bergaduh pun sikit-sikit je, tak macam kita. Tak tahu pergi ke mahkamah syariah dengar angka cerai, letih kita dengar. Ada mari jabat hamba, saya ni jadi tua pada tua masalah gini, ada dengar orang masalah. Hari ni pun masalah kok. Marah sah. Kadang-kadang tuan-tuan masalah saya teruk dengan masalah orang lain. Hari ni orang mari nak pinjam duit 1 juta. Allah kata dengar kita. Kadang-kadang barang aja dengar, oi tu hebat tu. Kau ni mari nangis depan pinjam duit, duit tak ada. Orang kata, ya, mufti ni kena kaya sungguh. Buat 2 guni duit. Ada apa? Okay, ambil 1 juta. Ambil ini. Gitu. 14 lori habis. Tuan-tuan, mari
Sedih. Kata apa? Pula ambil cerah bini. Apa? Talak 3. Tak ke urara. Tak ke urara. Anak kecil lagi. Kenapa jadi macam ni lah? Belajar. Suruh belajar tak mahu. Suruh kita dengar tak mahu. Sibuk ni masalah. Marah tak sedar diri. Lepas tu baru sedih. Dan nak macam mana? Ini masalah yang kita hadapi. Kerana itu tuan-tuan, kena jangan sesak kemudian. Kan pergi kat penjara Banduang Akhir, temu buat, duduk dalam bilik sel dia, cakap, "Dari mana ni? Apa benda ni?" Tu saya dulu salah. Tak dengar khabar, tak dengar nasihat tu. Sekarang baru sesat dah. Payah lalu. Hak patut sesat 30 tahun dulu, hang baru sesat sekarang. Mana masalah? Yalah, kita yakin dia lebih baik pada kita dengan semayang dia, ibadat dia, taat dia. Tapi peluang nak menikah, nak beranak, nak bercucu, nak pergi sejid di luar, nak ibadat, payah lalu lah. Kerana peraturan macam ni. Sebab itu kena cerdik, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itulah tajuk yang saya ceramah pada malam ni.